Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke channel saya, Remy Rashidi. Jadi pada hari ini saya akan berkongsikan satu tips yang penting di tapak semayan. Sebelum saya mulakan hari ini, saya minta maaf terlebih dahulu kerana tak dapat berkongsi lebih di site, memandangkan sekarang kita berada di masa PKP 3.0. Jadi aktiviti berjumpa dengan klien dan juga melawat tapak-tapak telah kami kurangkan sebagai tujuan keselamatan kepada pelanggan kami dan juga kepada kami. Okey. Jadi sebelum saya mulakan dengan tajuk saya bercerita serba sedikit berkenaan dengan senario penjagaan tapak semayan di Malaysia. Okey. Pada masa kini, tapak semayan merupakan aktiviti-aktiviti yang tak semua pelanta pernah lalui. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab tak semua ladang ada nursery, tak semua ladang ada tapak semayan. Dan kebanyakan masa smallholder contoh, mereka lebih prefer untuk beli saja tapak semayan. Beli saja anak benih yang dah siap, yang dijual di pasaran. Okey. Jadi kurang pendedahan, kurang pengalaman pelanta-pelanta yang ada sekarang terhadap aktiviti-aktiviti di tapak semayan kelapa sawit. Ada yang kebanyakan mereka yang baru dipaksa untuk membuat tapak semayan akan belajar daripada buku. Kita ada banyak buku untuk dirujuk. Sebagai contoh, satu buku kita tunjuk, saya boleh ceritakan adalah buku Thomas Verhaas yang paling lama saya rasa banyak dekat Malaysia. Yang kedua, buku daripada ISP ada, buku hijau yang kecil itu, semua dalam bahasa Inggeris. Lepas tu kita juga ada buku daripada MPOB, dan yang lain tu kita boleh rujuk di internet lah. Sama ada daripada SOP syarikat-syarikat lain, itu pun kita boleh rujuk juga. Jadi pengalaman di tapak semayan amat kurang. Kebanyakan mereka hanya rujuk dan bertanya. Hands on experience adalah amat kurang. Jadi saya bernasib baik kerana sepanjang saya berkhidmat masa di Kulim Malaysia Berhad dulu, saya memang dah jaga tapak semayan daripada tahun 2008. Okey. Lepas tu saya keluar, saya join pula Kulim Nursery Sdn Bhd. Pun memang aktiviti utamanya adalah tapak semayan, bukan sahaja tapak semayan sawit. Kita juga ada tapak semayan getah, pokok-pokok ornamental, pokok-pokok kelapa, landscaping, semuanya. Kita juga ada tapak semayan untuk rumput. Itu special sikit tuan-tuan. Okey. Jadi even saya pindah ke Yayasan Pahang juga, saya fokus lebih terhadap tapak semayan. Okey. Jadi tuan-tuan, tapak semayan ni tak ramai yang ada pengalaman. Kalau ada pun sekejap-sekejap. Dan kenapa sekejap-sekejap tu? Sebab sebagai seorang pengurus, kebiasaan mereka akan tukar-tukar pengurusan tu jika mereka fikirkan untuk asisten mereka berkembang. Jadi asisten mereka dapat ilmu tu, dan dia akan tukar-tukar asisten supaya yang lain pun dapat belajar. Namun ada juga yang tak nak bagikan orang lain supaya mudah. Jadi bila seorang dah pandai, tak perlu lagi nak ajar orang lain. Okay? Jadi hari ini saya fokus balik kepada tajuk utama saya, iaitu pengurusan masa, timing, ataupun orang panggil jadual yang ada di tapak semayan. Okay? Jadi kenapa faktor utama yang saya tekankan di tapak semayan adalah timing ataupun pengurusan masa. Okey tuan-tuan, di tapak semayan kita ada pelbagai jenis kerja. Okey. Kita ambil kira maintenance sudah. Satu, kita ada meracun rumput. Kedua, kita ada merumpai di dalam polybag. Ketiga, kita ada kerja-kerja pest dan juga disease spray. Kita ada juga aktiviti culling. Kita ada juga aktiviti apa lagi? Membaja.
Itu semua aktiviti maintenance yang penting yang perlu dilakukan hampir setiap bulan. Apatah lagi pest and disease. Pest and disease jika mempunyai masalah, maka kemungkinan jadual untuk melakukan kerja-kerja untuk maintenance diperketatkan kepada sebulan 2 kali ataupun sebulan 4 pusingan, bergantung kepada damage yang dah ada di tapak semaian. Jadi tuan-tuan, tapak semaian bukan satu tempat di mana kita boleh lepas kepada orang biasa-biasa. Bukan satu tempat di mana kita berkata, okey, awak jaga, awak pastikan tak ada masalah. Apatah lagi kita boleh cakap tempat ini kita boleh abaikan sampai kadang-kadang kita tidak bagi pekerja pun dekat tempat ni, sebab kita cakap kita lebih utamakan aktiviti penuaian ataupun pengeluaran buah ataupun hasil. Tuan-tuan, jangan lupa bahawa apa yang berlaku di tapak semaian akan efek apa yang berlaku di dalam ladang kita selama 25 tahun yang akan datang. Kesilapan di tapak semaian kita akan tanggung sehingga kawasan itu dilakukan replanting semula. Jadi, adakah tapak semaian tak penting? Kata pepatah, melentur buluh biarlah daripada rebung. Inilah salah satu aktiviti tapak semaian sangat penting. Kalau kita terlepas satu aktiviti, mungkin dia akan efek kepada culling rate. Terlepas satu aktiviti PND, akan efek dia punya disease yang ada di tapak semaian. Jadi, aktiviti pengurusan jadual ataupun timing melakukan kerja-kerja itu sangat penting, sangat crucial. Tuan, jadi jika syarikat tuan-tuan dah melakukan aktiviti-aktiviti yang telah strict mengikut jadual, kita perlu follow. Jika kita tidak boleh ikut, kita perlu minta tambahan pekerja untuk selesaikan aktiviti tersebut. Okey, bukan saja kita ada aktiviti maintenance tadi, kita ada aktiviti lagi penting, iaitu aktiviti sowing. Sowing sebagai contoh, menyemai biji benih. Bila sampai saja di ladang, kita perlu simpan di tempat yang sejuk supaya untuk memastikan biji benih tadi tak rosak. Okey, dan kita hendaklah tanam dalam masa 3 hari selepas penerimaan. Jadi sangat penting. Timing sangat penting. Nursery is all about timing. Sentiasa tentang pengurusan masa. Kita nak sowing pun, kita bukan boleh sowing sampai tengah hari. Tak boleh tuan-tuan. Sampai pukul 11 tu dah kena stop. Kita kena sambung petang. Biji benih tadi kita simpan pula baki di dalam tempat sejuk. Okay, 3 hari aja ada masa. Lepas tu biji benih tu akan mula rosak. Okay, itu baru cakap pasal sowing. Belum lagi aktiviti transplanting. Okay, transplanting, kita kebiasaan pernah dengar orang buat transplanting kebiasaan umur 3 bulan kalau pakai polybag. Tapi kalau pakai high plug daripada G-Planter, kita boleh buat seawal 2 bulan setengah. Itu pun kalau kita gunakan kita punya medium yang baru, iaitu Classman, Pit Moss daripada Jerman. Okay, iklan sekejap. Kita sekarang menjadi distributor untuk Classman di Malaysia. Itu adalah Pit Moss yang terbaik, antara yang terbaik di dunia. Okay, jadi aktiviti alih tanam ataupun transplanting itu juga amat penting. Amat penting tuan-tuan. Kita kalau lewat saja, bila kita transplanting, pokok akan kuning, akan ada masalah transplanting shock, akan ada masalah pokok tu bila dah terlampau tinggi dia akan tumbang, nak kena betulkan balik. Jadi semua benda tu adalah kos. Jadi saya akan sharekan lagi faktor-faktor lain pula untuk tapak semaian selepas ini. Hari ini saya kongsi satu je, iaitu timing. Jadi itu antara kenapa sebab-sebab kita perlu mengurus masa ataupun jadual di tapak semaian dengan baik dan sempurna. Pendapat saya, kebanyakan orang sambil lewa terhadap tapak semaian. Itu adalah sangat kurang tepat tuan-tuan. Jika aktiviti di tapak semaian tidak boleh dilakukan dengan tepat, dengan lancar, tuan perlu ambil pekerja lain bantu di situ.
Sebab dia akan efek banyak perkara tuan. Saya ambil satu je faktor. Okey, contoh. Okey. Contoh tuan-tuan, kita katalah kita kekurangan orang untuk melakukan kerja meracun. Sepatutnya tuan-tuan buat kerja meracun sebulan sekali. Katalah peringkat awal tu tuan buat minggu pertama. Tapi tuan terlewat. Sebab kebetulan interval tuan tinggi, tuan hantar pekerja tuan pergi ke ladang untuk melakukan kerja-kerja, contoh susuk pelepah ataupun kutip biji. Okey. Jadi ya, tuan dah terlepas. Tuan terlepas, anggaplah tuan spray lepas 2 bulan, okey, ataupun sebulan setengah. Pada peringkat ini, rumput tuan terutamanya ilusin, okey, ilusin indica dah sampai ke lutut tuan-tuan. Okey. Jadi pada peringkat ini, untuk mengawal rumput ini, tuan memerlukan dosis yang agak tinggi. Tuan pasti memerlukan penggunaan surfactant yang bagus, sebagai contoh Miracle. Tuan juga perlu memastikan pekerja tuan pakai cone dan spray sangat perlahan, di mana produktiviti mereka akan jadi rendah. Okey. Jadi rendah produktiviti jika terlampau laju aktiviti meracun, akan ada masalah racun terkena dekat pokok, akan ada masalah resisten kemudian, di mana kemungkinan besar rumput-rumput seperti ilusin tu tak mati, tuan kena respray. Jadi banyak masalah kemudian tu yang datang di atas sebab tidak menjaga jadual penyelenggaraan di tapak semayan. Jadi tuan-tuan, tolong ubah fikiran bahawa kita boleh delay aktiviti di tapak semayan. Ada cara nak delay melalui teknologi, itu saya akan sharekan kemudian. Okey. Tapi cukuplah satu contoh saya bagi tadi. Saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat membuka minda kita dengan baik. Saya kongsi hanya berdasarkan pengalaman yang saya ada. Tiada niat untuk menyinggung sesiapa, kerana jika apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada pelanta, jadi pelanta jugalah yang memberi manfaat, yang mendapat manfaat tersebut. Saya hanya berkongsi berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan apa yang saya fikirkan baik untuk tapak semayan. Jadi tuan boleh bayangkan, sebelum ini saya menjaga satu tapak semayan seluas 84 hektar di YP Plantation Holding Sdn Bhd. Jadi pengurusan masa amatlah penting. Jadi tuan-tuan, sekian saja dahulu perkongsian saya pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika apa yang saya cakap hari ini mengguriskan perasaan tuan-tuan. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat dan menambahkan lagi peluang-peluang untuk kita berkongsi ilmu pada masa akan datang. Jika ada terdapat sebarang pertanyaan, tolonglah komen di ruang komen dan insya-Allah saya akan menjawab. Okey. Jika memerlukan sebarang khidmat nasihat juga boleh call saya direct di nombor 019 7722 449. Nama saya Remy Rashidi. Ini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.